Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Pakar perubatan dari negara-negara ASEAN harus mencari kaedah bagi memastikan masyarakat tua menikmati kehidupan yang berkualiti. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, ke arah itu pendekatan bersama harus diambil melalui persidangan antara pakar perubatan di rantau ini. Namun cabaran bagi memastikan setiap individu dapat menerima kaedah perubatan yang sama adalah mustahil kerana setiap kes adalah berbeza. Datuk Patinggi Abang Johari percaya bagi mengatasi beban penjagaan kesihatan, pemain sektor kesihatan harus mewawarkan tahap kesihatan dalam kalangan penduduk bagi menyedarkan masyarakat tentang pentingnya penjagaan kesihatan. Teks ucapannya dibacakan oleh timbalannya Datuk Ahmad Douglas Unggat Embas pada majlis perasmian persidangan kesihatan penuaan ASEAN yang pertama di Kuching. Persidangan 3 hari itu disertai 400 orang daripada pelbagai disiplin antaranya pengamal undang-undang, syarikat farmasi dan pemaju perumahan. Jabatan Taman Negara dan Hidupan Liar Sarawak akan diwujudkan bagi meningkatkan pengurusan taman-taman negara, hidupan liar dan rizab semula jadi di negeri dengan lebih efektif dan berkesan. Menurut Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Rawang Tengah Ali Hassan, jabatan baru tersebut diharap akan diwujudkan awal tahun hadapan. Jelasnya ketika ini masih dalam proses perbincangan dengan pelbagai agensi berkaitan yang akan melihat daripada pelbagai aspek bagi tujuan itu. Beliau juga percaya melalui pembentukan jabatan itu kelak, ia akan lebih banyak penyelarasan tumpuan selain mampu untuk memenuhi cabaran dalam pengurusan kawasan terlindung hidupan liar dengan lebih berkesan dan cekap. Ia juga bagi membolehkan penambahan dalam tenaga kerja atau kaki tangan jabatan itu ke arah lebih berstruktur. Datuk Amar Awang Tengah berkata demikian mewakili Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg pada majlis perasmian Forum Wilayah bertajuk Inovasi, Keterangkuman dan Kesannya, memperkasa dan mempelbagaikan pembiayaan untuk kawasan terlindung di Kuching. Terdahulu dalam ucapannya, Sarawak merekodkan seramai 4.6 juta kedatangan pelancong pada tahun lepas. Katanya daripada jumlah tersebut, sejumlah 12.4% telah melawat taman-taman negara dan rizab semula jadi di Sarawak dan menjana pendapatan langsung kira-kira 5.7 juta ringgit. Beliau menambah terdapat keperluan untuk mempelbagaikan pembiayaan untuk kawasan terlindung bagi memastikan pengurusan kawasan-kawasan terlindung lebih berkesan. Katanya ia boleh diperolehi daripada sumber berasaskan pasaran termasuk pelancongan antarabangsa untuk kawasan-kawasan terlindung tersebut. Selain daripada itu, Datuk Amar Awang Tengah menjelaskan penjenamaan semula dan promosi taman-taman negara di Sarawak, pemasaran yang strategik dan pembukaan taman-taman negara baharu diperlukan untuk menarik lebih banyak pelawat dan seterusnya meningkatkan pendapatan untuk kawasan terlindung tersebut. Kerajaan optimis mampu mewartakan lebih 1 juta hektar hutan di Sarawak sebagai taman negara pada tahun 2020 dalam usaha melindungi habitat spesies terancam dan hidupan liar. Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talib Salib berkata, ketika ini Sarawak telah mewartakan lebih 900,000 hektar tanah sebagai taman negara. Berucap merasmikan program Bring Back the Rainforest 2017 di Miri, Datuk Len Talib berkata kerajaan juga berusaha untuk mewujudkan sekurang-kurangnya satu rizab alam semula jadi di setiap bandar di Sarawak. Jelasnya setakat ini sebanyak 14 rizab alam semula jadi termasuk rizab alam semula jadi Piasau PNR telah ditubuhkan di seluruh negeri. Kerajaan juga telah mengecualikan yuran kemasukan di kebanyakan hutan bandar termasuklah yang paling popular seperti Samajaya di Kuching, Bukit Lima Sibu dan PNR Miri untuk memastikan masyarakat dapat menikmati akses penuh ke rizab alam semula jadi. Justru beliau menyeru agar pihak pengurusan PNR dan komuniti setempat untuk terus mengukuhkan jalinan kerjasama dalam memastikan kesinambungan PNR sekaligus menjadi model taman hutan bandar terbaik bukan sahaja di negara ini tetapi juga di dunia. Turut diadakan pelancaran laman sesawang PNR.
Kesedaran masyarakat menghargai alam sekitar menerusi penggunaan semula bahan buangan penting untuk memastikan alam sekitar terpelihara. Pengarah Jabatan Alam Sekitar Sarawak Muhammad Hidzir Bakar berkata, bahan buangan dapat direka cipta sebagai barangan keperluan harian. Ujar beliau, perlibatan generasi muda juga penting dalam menyumbang idea bagi pengubahsuaian barangan kitar semula tersebut. Muhammad Hidzir berucap di majlis perasmian dan penyampaian hadiah pertandingan mencipta bahan baharu daripada bahan buangan di Pusat Pembangunan Kemahiran Sarawak PPKS Kuching. Seramai 54 pelajar institusi pengajian tinggi awam dan swasta di sekitar Kuching menyertai pertandingan tersebut. Politeknik Kuching dinobatkan sebagai johan dan turut mendapat tempat ketiga dalam pertandingan itu menerusi produk rekaan leg splint and braces for cerebral palsy dan Ottoman seat. Yang nolong setidaknya untuk kata orang mengurangkan kos daripada splint tu. Sebab splint asal tu 1,000 sepasang. Jadi macam setidaknya pun nak minta daripada hospital, dia pun daripada terpakai lah. Penghasilan leg splint and braces for cerebral palsy itu 80% menggunakan barangan terpakai dan dapat dihasilkan dalam masa yang singkat. Tempat kedua dimenangi Institut Kelatihan Kemahiran Kota Semarahan menerusi produk rekaan iaitu bingkai tingkap. Seorang remaja berumur 13 tahun maut selepas terjatuh dari perahu di waterfront Dalat Mukah. Dalam kejadian kira-kira pukul 4 petang semalam, kejadian berlaku ketika mangsa Brian Lim Jing Ming bersama sekumpulan remaja bermain di atas perahu di tebing sungai berkenaan. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 4.17 petang dan tiba di lokasi kejadian pada jarak 40 km pada pukul 4.56 petang. Pada pukul 5.38 petang, mangsa telah ditemukan oleh penduduk kampung yang turut serta bersama pasukan penyelamat dalam melakukan operasi pencarian. Mangsa disahkan meninggal dunia dan telah diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Mencari dan menaja rawatan mangsa kebakaran yang terselamat telah menjadi satu komitmen kepada Yayasan Helen Burn yang berpangkalan di Korea Selatan sejak 2002. Bermula pada tahun 2009, program murni itu kemudiannya dilanjutkan kepada mangsa dari negara-negara Asia dengan kos tajaan mencecah RM228,000. Ikuti kisah Yayasan Helen Burn yang telah memberi harapan dan impian kepada mangsa kebakaran dari Sarawak, Elizabeth Elida Edward. Pada Jun 2017, rombongan doktor dan petugas Yayasan Helen Burn mengunjungi Hospital Umum Sarawak bagi mengenal pasti mangsa yang sesuai untuk mendapat tajaan rawatan daripada mereka. Menurut pengurus petugas sosial Yayasan Helen Burn, Si Hi Huang, Elizabeth telah terpilih daripada 30 calon dari Sarawak untuk menerima tajaan tersebut. Because Elizabeth's condition can change to more good condition. So, doctor estimate her condition and so decide the first invitation patient. Sebelum ini, yayasan itu pernah memilih mangsa melecur dari Malaysia, juga dari Hospital Umum Sarawak, iaitu Julissa Monica, 32 tahun pada tahun 2014. Katanya daripada 45 mangsa yang pernah dibantu, 25 merupakan warga Mongolia, iaitu negara yang mencatat jumlah tertinggi mangsa melecur. Yayasan Helen Burn mempunyai sebuah hospital khusus dan terbesar di Hangang, Seoul untuk merawat mangsa lecur selain mempunyai 5 hospital yang mempunyai kepakaran lain di Korea Selatan. Setakat ini, seramai 552 mangsa di bawah program sama termasuk warga Korea Selatan sendiri telah dirawat. Memberi harapan dan impian seperti dalam moto mereka. Yayasan Helen Burn ini telah merawat seramai 45 mangsa lecur dari pelbagai negara di Asia, termasuk 2 dari Malaysia di mana Elizabeth, 15 tahun, merupakan yang kedua selepas Julissa Monica, 32 tahun, yang turut menerima bantuan daripada yayasan ini tahun lalu. Ikuti CD terakhir perkembangan Elizabeth Elida Edward selepas menjalani pembedahan di Korea Selatan.
Radiasi frekuensi radio RF yang dipancarkan daripada infrastruktur pemancar telekomunikasi tidak memberi ancaman kepada kesihatan manusia kerana RF yang dipancarkan tergolong dalam radiasi tidak menggian NRR. Ketua Undang-Undang Peraturan dan Pematuhan Sakofa Sdn Bhd Sakofa, Si Kiang Seng berkata, isu berkenaan antara yang seringkali disalahertikan oleh masyarakat kerana beranggapan pancaran itu membawa ancaman kepada kesihatan dan keselamatan awam. Beliau ditemui pemberita pada program kesedaran awam berhubung RF dan medan elektromagnet EMF di Pustakaan Negeri Sarawak Miri. Katanya sesi itu memfokuskan keselamatan awam RF dan EMF untuk memberi kefahaman yang lebih jelas kepada masyarakat sekaligus menangani persepsi negatif orang awam berhubung isu berkenaan. Sementara itu, Datuk Bandar Miri Adam E yang turut hadir pada program berkenaan berkata, pembinaan lebih banyak menara telekomunikasi di Sarawak penting bagi memperluas jaringan telekomunikasi khasnya di kawasan luar bandar sejajar dengan pemerkasaan ekonomi digital. Actually, there's nothing to do with radiations per se, but it's more on radio frequency. What we are involving in is actually the non-ionization aspect of it. So I think through the discussion today, through the question and answers that is posed by all the participants here, I think all this issue has been well addressed and comfortable now that there's nothing to do with ionization radiation at all. Justru beliau mengingatkan masyarakat supaya tidak terpengaruh dengan fakta yang tidak sahih sehingga menimbulkan pelbagai persepsi negatif berhubung isu berkenaan. Seterusnya kita ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini pada pukul 10 pagi, Menteri Pelancongan, Kesenian, Kebudayaan Belia dan Sukan, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah mempengerusikan sidang media berhubung Kuching International Bike Week di bangunan Baitul Makmur Petra Jaya Kuching. Manakala pada pukul 11.30 pagi, Timbalan Ketua Menteri, Dato' Ahmad Awang Tengah Ali Hassan menyempurnakan majlis penutupan Seminar Pembangunan Usahawan dan Industri di Sibu. Akhir sekali, Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Unggah Emas, mewakili Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg menyempurnakan majlis perasmian International Conference on Borneo Book Publishing and Borneo Talk Fair 2017 di Kuching pada pukul 2 petang. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Untuk berita seterusnya, kembali ke angkasa bersama Aisyah.